الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Surah Sabah merupakan permulaan bahagian keempat bagi pembahagian Al-Quran. Ayat-ayat yang ada dalam surah-surah ini kebanyakannya jenis Maliki Yaumiddin. Jenis Maliki Yaumiddin iaitu satu jenis ayat yang akan memberi penjelasan kepada pembaca, pada kita semua hamba-Nya, iaitu berita akhirat. Banyak perkara dalam ni berita akhirat. Walaupun begitu, tetap akan ada berterusan perkara-perkara tentang tauhid dan lawannya iaitu syirik. Akan ada juga secara berterusan perkara-perkara tentang Nabi akhir zaman dan lawannya juga perkara-perkara yang bercanggah dengan syariat. Tapi kebanyakan adalah perkara akhirat. Cuma dalam surah Sabah ada penafian syirik syafaat. Selepas pada ini surah Fatir. Surah Fatir pula, tajuk besar surah Fatir adalah Tauhid. Sini tajuk besarnya nafi syirik. Surah Sabah ni tajuk besarnya nafi syirik. Manakala surah Fatir selepas pada ini tajuk besarnya adalah isbat tauhid. Isbat tauhid. Maka sehingga Hamid 7 surah-surah yang berikutnya sama ada nafi syirik ataupun isbat tauhid. Tajuk dia. Yang ini bermula daripada surah Sabah ni nafi syirik, diikuti surah Fatir isbat tauhid. Maknanya dalam surah ni la ilaha, dalam surah Fatih illallah. Sehingga pada surah Zumar, surah pada surah Fatih, di antara dua itulah, ada surah yang mengisbatkan tauhid, ada surah yang menafikan syirik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi ulama tafsir kata surah ini juga bermula dengan alhamdulillah, iaitu tajuk besar yang mewakili 1/4 akhir surah. Dalamnya penafian syirik dan dalamnya juga sabitnya akhirat. Surah Fatih juga bermula dengan alhamdulillah. Cuma tajuk dalam surah Fatih isbat tauhid. Isbat tauhid. Boleh dikatakan semua tajuk-tajuk dalam 3 tajuk besar itu ada dalam bahagian akhir. Sama ada tauhid atau lawan dia, nafi syirik. Sama ada isbat Rasul akhir zaman atau lawannya, khurafat, bid'ah dan menyalahi syariat. Yang ketiga, sama ada isbat akhirat atau pelawannya, tazhid minad dunia. Allah Ta'ala beritahu bongkar keadaan hidup dunia ini satu keadaan yang sangat menipu. Bila Allah beritahu akhirat, Allah Ta'ala juga beritahu dunia ini kalau tidak dapat dijaga, dia akan menipu. Jadi 6 perkara ini sentiasa disebut berkali-kali. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Pujian hanya bagi Allah yang miliknya lah makhluk di lapisan langit dan makhluk di bumi. Walahul hamdu fil akhirah. Dan milik Allah Ta'ala lah pujian di akhirat nanti. Dunia ini dan di akhirat nanti milik Allah lah pujian. Wa huwal hakimul khabir. Dan dia Allah Ta'ala maha bijaksana di dalam semua tindak tanduknya, di dalam semua sesuatu, di dalam semua keputusan. Al-Khabir, maha mengetahui akan sekalian makhluknya. Disebut pada ilmu, ya'lamu ma yaliju fil ardi.
Dia mengetahui setiap perkara yang masuk ke bumi. Air hujan, manusia yang mati, apa saja. Wa ma yakhruju minha, dan dia tahu semua apa yang tumbuh daripada bumi. Wa ma yanzilu minas sama', dan dia tahu semua apa yang turun daripada langit. Dan dia tahu juga apa yang naik ke langit. Wa huwar rahimul ghafur, dan dia Allah Ta'ala itu yang mengetahui, juga memiliki sifat maha menasihani lagi maha mengampuni. Sepatutnya perkara-perkara ini sudah jelas bahawasanya Allah Maha Kuasa, ilmunya sempurna. Lalu berita yang disampaikan olehnya adalah benar. Oleh kerana dia Maha Kuasa, oleh kerana ilmunya yang sempurna dan Maha Bijaksana, maka berita-berita yang dia sampaikan kepada hamba semuanya benar. Mana tidak patutnya berlaku kekeliruan, penolakan hamba kepada berita Allah. Berita yang disampaikan oleh Allah melalui wahyu. Tapi manusia begitulah takdir. Ayat ni ayat tasjil, laporan degil manusia. Wa qala alladhina kafaru, dan berkata golongan yang ingkar, la ta'titna sa', tidak akan datang kepada kami kiamat. Memang tidak ada, kata mereka. Maknanya mengingkari dan menolak pemberitahuan berita daripada Allah. Qul, kata kepada mereka, kenapa tidak ada kiamat? Bala, bahkan ada kiamat. Wa rabbi, demi Rabb aku, demi Allah Ta'ala Tuhan aku, dia yang memberitahu kepada aku ada kiamat. Memang ada. La ta'tiyannakum, akan datang kepada kamu kiamat. Allah mana tu? Allah Ta'ala alimul ghaib, yang mengetahui segalanya ghaib bagi kamu. Memang ghaib bagi kamu kiamat, tapi bagi Allah Ta'ala dia tahu perkara ghaib itu. La ya'zubu anhu mithqalu dharratin fis samawati wala fil ardh. Macam mana manusia akan dihidupkan semula setelah hancur lebur semua sekali telah menjadi tanah. Allah kata la ya'zubu anhu, tidak akan tersembunyi dan tidak akan luput daripada ilmu Allah, walaupun seberat zarah fis samawat, baik di langit, wala fil ardh, baik di bumi, tidak akan luput. Wala asgharu min dzalika, walaupun lebih kecil lagi, lebih daripada seberat zarah. Wala akbaru, walaupun dia lebih besar lagi daripada seberat zarah. Mana semua merangkumi semua. Kecil macam mana, besar macam mana, tak akan terluput dan tersembunyi daripada pengetahuan Allah. Allah boleh kutip balik juzuk manusia. Semua illa fi kitabim mubin, berada dalam lauhil mahfuz, dalam ilmu ilahi. Kenapa ada kiamat? Soalannya kenapa ada kiamat? Kerana nak balas dengan adil. Di dunia tak boleh nak buat secara adil. Sebab nyawa manusia hanya satu. Satu orang tu dia bunuh 100 orang dengan bom. Dia nyawa satu, kalau bunuh balas hanya dia dipancung. Tapi 100 orang lagi, 99 lagi nak balas macam mana? Tak boleh balas di dunia sebab nyawa satu. Kesalahan dia buat pada 1000 nyawa. Dia racun satu orang, satu negeri, katakanlah mati, ratus ribu. Mati dengan sebab dia. Lepas tu balas hanya dengan sebab bunuh dia. Jadi berapa ratus ribu lagi tak boleh dibalas. Jadi untuk membalas manusia secara adil adanya kiamat. Untuk membalas manusia secara adil. Dia rampok harta orang berjuta-juta. Dia tidak ada duit. Nak bayar balik. Nak bawa macam mana? Kita paksa pun dia tak boleh, dia tak mampu. Dia bekerja habis keluarga pun katakanlah tak dapat 1 juta pun. Tapi dia telah ambil harta juta-juta harta orang. Nak bayar macam mana? Tunggu masa dia pun, masa singkat. Kalau dia buat kesilapan dalam masa umur dia 50 tahun, dia hanya ada beberapa tahun lagi untuk kutip 1 juta. Tak boleh. Adanya akhirat, adil. Akan balas di sana. Jadi, Allah tak lebih tahu kenapa kena ada akhirat. Kerana tuntutan akal manusia, balasan mesti setimpal. Dan setimpal akan dibuat di akhirat. Dibuat di akhirat. Liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Supaya Allah Ta'ala boleh membalas kepada orang betul-betul beriman atas akidah tauhid dan melakukan amal soleh, balasan setimpal. Ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim. Di antara balasannya orang bersifat seperti itu, bagi mereka itu keampunan daripada kesalahan. Wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia.
Ayat seterusnya takhwif ukhrawi beserta zajrun. Walladzina sa'u fi ayatina, dan orang yang berusaha susah payah menolak hujah-hujah ayat kami. Mu'ajizin, menyangka mereka boleh bolos daripada kami. Menyangka mereka boleh melemahkan kami. Macam mana begitu boleh berlaku? Ulaika lahum, mereka yang bersifat seperti itu berusaha untuk melawan ayat kami, berusaha untuk menolak hujah kami. Lahum adzabun min rijzin alim, bagi mereka itu azab daripada hukuman Allah Taala yang sangat pedih. Wa yaral ladzina utul ilma, orang yang diberi oleh Allah Taala ilmu daripada kitab langit. Sini ilmu apa maksud? Ilmu wahyu, ilmu kitab langit. Itulah ilmu dalam ayat ini, ilmu kitab langit. Orang yang diberi oleh Allah Taala ilmu kitab-kitab langit, mereka berfahaman, berpendapat, alladzi unzila ilaika, wahyu yang diturunkan kepada kamu, yakni Al-Quran, min rabbika, daripada Tuhan kamu, Tuhan Muhammad, huwal haqqah, memang benar. Sebab bersesuaian dengan apa yang dia belajar, sama dengan ilmu yang dia belajar. Orang menolak tu siapa? Orang jahil. Jahil ilmu langit. Dia adalah sejumlah maklumat buku-buku, tapi ilmu langit jahil. Jadi orang yang dibagi padanya ilmu kitab-kitab langit, dia tengok Al-Quran, dia akan menerima sebab dia benar. Wa yahdi ila siratin mustaqim, dan dia boleh memimpin sesiapa saja kepada jalan siratil azizil hamid, kepada jalan Allah Ta'ala Maha Perkasa lagi Maha Puji. Ayat seterusnya sebagai tasjid. Tasjid mengenai kedegilan mereka, kejahilan mereka tentang pemberitahuan Nabi kiamat. Kedegilan dan kejahilan, itu saja yang ada pada mereka. Wa qala alladhina kafaru, dan berkata golongan yang kafir dengan sebab jahil, yang kafir dengan sebab degil. Dia kata pada sama-sama dia, hal nadulukum, sukakah aku nak tunjuk kepada kamu, ala rajulin, ke atas satu orang. Dan bagi mereka, orang sini ialah Nabi Muhammad SAW. Orang tu dia punya pelik, yunabbi'ukum, dia menceritakan kepada kamu, idza muziktum kullu mumazzaq, apabila kamu telah hancur lebur, innakum lafi khalqin jadid, bahawa kamu akan jadi manusia baru, hidup semula. Dia bagi tahu gitu. Sangat-sangat pelik. Aftara 'ala Allahi kadhiban, adakah dia sengaja membuat bohong atas nama Allah? Dia kata kepada Nabi, adakah sengaja dia buat bohong kepada Allah? Memang dia reka cerita manusia ni hidup kembali. Bihi jinnah, ataupun dia memang gila, dengan sebab gila dia kata begitu. Kerana tak warasnya dia kata begitu. Kalau seandainya dia tidak gila, dia waras, dia tak kata. Jadi dua tuduhan lah. Dia kata Nabi kalau dah dia waras, memang dia sengaja buat cerita bohong. Ataupun kata mereka, Nabi dah tak waras, Muhammad ni tak waras, dengan sebab tak waras tu dia cakap gitu. Allah jawab, balil ladzina la yu'minuna bil akhirati, bahkan orang yang tak boleh percaya akhirat, walau berita daripada Nabi, itu adalah wahyu Allah, fil azabi, berada dalam azab di akhirat nanti. Waddalalil ba'id, dan kesesatan yang jauh daripada kebenaran di dunia ini. Dunia ini dikira sesat daripada bukti, dan di akhirat azab. Takhwif duniawi, afalam yarau ila ma baina aydihim. Tidakkah mereka boleh tengok segala perkara depan mereka, belakang mereka itu adalah tanda kudrat. Ila ma baina aydihim, kepada barang depan mereka, wa ma khalfahum, perkara belakang mereka, atau zaman masa hadapan mereka, masa yang berlalu. Minas sama'i wal ardh, baik di langit di bumi. Semua itu membuktikan kudrat Allah yang Maha Kuasa. Hari-hari dia tengok perkara yang berlaku itu daripada kudrat yang sama. Inna sya' nakhsif bihimul arda, jika kami kendaki, kami boleh benamkan begitu saja mereka ini dalam bumi. Au nusqit alaihim kisafan minas sama, atau kami timpakan kata mereka itu kutulan azab daripada langit. Kami boleh buat. Kami memang boleh buat. Inna fi dzalika la ayatan likulli 'abdin munib, sesungguhnya yang demikian itu merupakan satu ketandaan, satu bukti bagi setiap hamba yang ada sifat inabah, iaitu sifat mencari kebenaran, tidak sombong, tidak degil.
Allah adakan cerita golongan yang ada inabah. Dua orang Nabi. Dan Allah Ta'ala juga akan cerita kepada kita dua golongan yang tidak ada sifat inabah. Golongan degil dan jahil. Golongan yang ada inabah seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Walaqad ataina Dauda minna fadla. Dan sesungguhnya kami telah kurniakan kepada Nabi Daud daripada kami kurniaan agama dunia. Kurniaan dua-dua. Kurniaan di sebuah agama kami bagi kepadanya kitab, kami lantik menjadi Nabi. Dan kami bagi banyak perkara-perkara harta benda dan juga kekuasaan. Tapi dengan begitu pun dia tak degil. Dengan begitu pun dia tidak jahil. Sehingga kami beritahu kepada gunung ganang makhluk kami, ya jibalu, wahai gunung semua, awwibi ma'hu. Ikutilah sama-sama mengulangi tasbih. Wat tayrah. Dan kami arahkan juga burung-burung, ikutilah Nabi Daud bersama-sama bertasbih. Dengan cara masing-masing. Wa alanna lahul hadida, dan kami lembutkan kepada Nabi Daud besi menjadi seperti lilin yang cair. Dan kami bagi ilham kepadanya, qulna, kami titahkan kepadanya, ani'mal sabighat, buatlah wahai Daud baju-baju besi yang labuh. Macam mana cara? Sebelum tu sudah ada baju besi keping-kepingan. Sekeping di depan, sekeping di belakang. Seumpama kura-kura. Zaman dahulu. Zaman Nabi Daud barulah adanya rantai baju besi berantai. Jadi ani'mal, hendaklah kamu buat baju besi yang labuh-labuh. Wa qaddir fi sirri, dan buatlah ukuran yang tepat pada anyamannya. Jika bulat sebatas tu, maka sebatas tu semua. Jika besar-besar, jika kecil-kecil. Di segi lubangnya dan sebagainya. Wa'malu salihan, dan buatlah amal soleh. Di samping kerja, buatlah amal soleh. Ini bima ta'maluna basir, sesungguhnya aku terhadap apa saja amal yang kamu lakukan, aku maha melihat untuk menghukum dan untuk membalas. Juga kami kurniakan kepada Nabi Sulaiman. Sini sakhorna. Kami kurniakan kepada Nabi Sulaiman kemudahan. Ar-rih, iaitu angin. Untuk kenderaan Nabi Sulaiman. Kami kurniakan kepada Nabi Sulaiman, iaitu kami tundukkan angin kepadanya. Uduwaha syahrun. Perjalanan sepagi dengan angin sama sebulan perjalanan biasa. Warawaha syahrun, dan perjalanan sepetang dengan angin mengambil jarak seperti mana sebulan perjalanan biasa. Wa asalna lahu ainal qitri, ayahnya kami lembutkan besi untuk Nabi Sulaiman, kami alirkan tembaga cair seperti mata air keluar daripada tanah. Jadi Nabi Daud, Allah Ta'ala cairkan besi. Nabi Sulaiman, Allah Ta'ala wujudkan, alirkan daripada tanah sana, keluarnya tembaga yang cair. Untuk kegunaan Nabi Sulaiman. Dan kami tundukkan juga untuk Nabi Sulaiman minal jinni, daripada golongan jin. Man ya'malu, yang bekerja. Baina yadayhi, di depan Nabi Sulaiman. Bi'izni Rabbihi, dengan izin Tuhannya. Mana dia bekerja untuk Nabi Sulaiman dengan izin Tuhan. Ini adalah mukjizat. Ini adalah mukjizat. Mukjizat daripada Allah. Dan hanya ada pada dia, tidak ada pada Nabi lain. Tidak ada pada Nabi Muhammad. Tidak ada pada mana-mana Nabi lain. Wa man yazigh minhum an amrina, dan mana-mana jin yang menyimpang daripada arahan kami, kalau ada, nudhiqhu min azabis sa'ir, kami akan timpakannya. Kami akan hukumnya dengan azab yang membakar. Iaitu kami regukan setiap jin ini adalah malaikat. Lari dan menyimpang saja, mereka akan pukul dan menyala. Terjemah kedua, kami akan azabnya di akhirat. Tapi azab akhirat sudah ada sabit untuk mereka yang degil. Sini azab duniawi. Sini azab duniawi. Tapi dua pandangan ulama dalam tafsir. Jadi kami akan azab kepadanya di dunia lagi kalaulah dia menyimpang. Ya'maluna lahu, jin itu kerja dia untuk Nabi Sulaiman, ma yasha'u, apa yang dikehendaki oleh Nabi Sulaiman. Terdiri daripada tugas-tugas yang dibuat, iaitu min maharib. Dia buat tempat-tempat ibadat. Wa tamathil, atau patung.
Patung-patung sini adalah patung-patung yang merupakan lambang kawasan itu. Katalah kawasan itu kawasan banyak harimau, maka dia buat patung harimau. Kampung ni pula banyak benda tu, maka patung-patung dia buat atas dasar perkara yang ada pada tempat itu. Dan dibenarkan pada zaman dahulu, tidak dibenarkan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Mana perkara tu dibuat? Wajifani. Dan juga dibuatnya talam-talam untuk jamuan makan ramai-ramai. Talam tu besar kal jawabi seperti kolam yang luas, untuk sebagai hidangan ramai-ramai. Wa qudurin, dan jin juga buat periuk-periuk rasiat yang sentiasa duduk di atas tukunya. Kerana besar tak boleh diangkat mudah-mudah, maka dia tetap duduk atas tuku untuk dimasak makanan yang banyak, dihidang kepada talam yang besar. Untuk menjamu rakyat jelata. I'malu ala Daud syukra. Kami arahkan kepada mereka, wahai keluarga Daud, buatlah amal-amal ini semua taat kepada Allah Ta'ala kerana tanda bersyukur. Sujud kepada Allah, bertasbih kepada Allah, tanda bersyukur kepada Allah. Dengan begitu pun wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit benar daripada kalangan hamba-hamba ini yang boleh bersyukur. Hamba yang bersyukur sedikit sangat. Nikmat semua guna, tapi syukur tu sangat sedikit. Kemudian Allah Ta'ala beritahu, walaupun Nabi Sulaiman diberi sebagai mukjizat begitu sekali hebat, jin, burung dan sebagainya, tapi dia juga mati. Dia juga berakhir dengan mati. Sebab dia insan, dia manusia. Falamma qadayna alaihi al-mauta, maka apabila kami tetapkan kematian ke atasnya, ke atas Nabi Sulaiman. Ma dallahum ala mauti. Tidak ada sesuatu yang boleh menunjukkan kematiannya kepada jin. Illa dabatul ardi, kecuali anak-anak. Ta'kulu min sa'atahu, yang menggigit tongkatnya yang sedang berdiri melihat kerja-kerja yang dibuat oleh jin. Dia duduk berdiri melihat kerja-kerja buat bangunan masjid Baitul Maqdis yang dibuat oleh jin. Duduk dengan berdiri gitu, dia mati. Dan tak jatuh dia. Duduk berdiri dengan keadaan bertongkat tu, duduk berdiri tak mati, tidak jatuh walaupun dia sudah mati. Semua orang tak tahu, jin pun tak tahu. Falamma kharra, maka apakala tongkatnya yang digigit oleh anak-anak itu telah begitu besar, lalu patah dan jatuh. Jadi falamma kharra, apakala dia jatuh, tabayyanatil jin, nyata jelaslah golongan jin, allau kanu ya'lamunal ghaib, kalau seandainya mereka tahu perkara gaib, ma labitu fil adzabil muhin, dan saya mereka tidak berada dalam azab yang sangat penat kerana buat kerja. Pertama terjemahannya, mereka tidak akan berada dalam azab yang sangat penat dalam buat kerja. Maknanya kalaulah dia tahu Nabi Sulaiman sudah mati, dia sudah berhenti kerja buat binaan. Tapi oleh kerana tak tahu, dia buat kerja. Dalam kitab tulis setahun masa. Dalam kitab tafsir tulis dia mati setahun dah. Maka anak-anak yang telah makan sikit-sikit hingga patah. Patah tu baru jatuh. Allah Alam. Tapi kalaulah jin ni tahu perkara gaib, dia tak akan berhenti. Dia akan berhenti buat kerja. Sebab dia tahu Nabi Sulaiman sudah meninggal. Kerana tak tahu perkara gaib lah, dia buat kerja mati-mati. Soalnya kerana takut melanggari hukum Nabi Sulaiman. Terjemahan kedua, nyatalah golongan jin bahawasanya kalau mereka tahu perkara gaib, kalaulah mereka tu tahu perkara gaib, nescaya mereka tidak akan diazab di akhirat dengan azab yang menghinakan. Dengan azab yang menghinakan di akhirat. Inilah dua contoh Nabi yang ada sifat inabah. Kemudian contoh orang yang tidak ada sifat inabah. Laqad kana li saba'i fi maskanihi. Sesungguhnya pada penduduk Sabak di Yaman sana, yakni fi maskanihim ayatun, pada tempat kediaman mereka di kawasan Sabak, satu ketandaan kudrat Allah Ta'ala yang Maha Esa. Iaitu Allah wujudkan di sana jannatani, dua kebun yang subur, an yamin wa shimal, kanan jalan, kiri jalan, penuh dengan kebun. Dan kebun pula
begitu sekali mewah, melimpah ruah buah-buahnya. Kulu min rizqikum, diberitahu pada mereka supaya bersyukur, makanlah rezeki daripada Tuhan kamu ini, daripada kebun yang subur di kiri kanan jalan. Disebut kiri kanan jalan ni maknanya kebun yang berada berdekatan dengan mereka yang lalu lalang, bukan masuk tempat jauh daripada jalan, tapi jalan kiri kanan sudah ada kebun dan dibagi kepada mereka tu keizinan untuk makan. Washkuru lahu, makan hasil-hasil daripada kebun ini dan bersyukur kepada Allah dengan mentauhidkannya, dengan sujud padanya. Pada masa itu Sabah adalah baldatun thayyibatun, negeri yang betul-betul baik, kesuburannya, kemakmurannya. Wa rabbun ghafur, dan Allah Ta'ala Rabbun ghafur, Rabb yang maha mengampuni, yang akan memberi kepada mereka nikmat dunia dan akhirat sekiranya mereka itu bersyukur. Tapi tidak begitu, penduduk Sabah tidak bersyukur. Fa'aradu, apabila diutus kepada mereka Rasul dan menyuruh kepada tauhid, mengajak mereka mengikuti dan mematuhi syariat, mereka tidak bersyukur. Fa'aradu, mereka berpaling daripada seruan. Ikuran kerana berpaling itulah fa'arsalna alaihim sailal arimi, kami timpakan ke atas mereka itu banjir yang sangat besar. Dalam kitab tafsir kata mereka sebenarnya ada sebuah empangan yang sangat besar. Daripada empangan itulah kesuburan tanah-tanah itu disirami dengan air empangan. Apabila mereka durhaka pada Allah melalui seruan Rasul, Allah Ta'ala wujudnya satu bala dan bencana, atau Allah pecahkan empangan mereka. Apabila pecah empangan mereka, sudah jadi banjir kilat besar. Wabadalnahum dabi, lalu kami tukar untuk mereka itu di jannataihim, ganti kepada kebun-kebun yang subur sebelum ini. Ada juga jannataini, dua kebun lain. Zawatai ukulin khamtin, yang mana buah-buahnya adalah buah-buah yang jenis pahit yang tak boleh dimakan. Buah-buah yang lahir daripada kebun tu, yang terbit daripada kebun tu jenis pahit yang tak boleh dimakan. Wa aslim, dan jenis pokok cemara. Wa syai'in min sidrin qalilin, dan sedikit pokok bidara. Yang semua itu adalah pokok-pokok yang kurang kebaikannya. Zalika, azab sedemikian, jazainahum bima kafaru, kami balas dengan sebab engkarnya mereka. Dengan sebab engkarnya mereka. Dalam tafsir kata, engkar sini adalah mereka kufur dan syirik pada Allah. Wa hal nunjazi ilal kafur, dan kami tidak balas dengan balasan sedemikian kecuali kepada golongan yang engkar. Kecuali kerana keingkaran yang besar. Yang dimaksudkan keingkaran yang besar adalah keingkaran akidah. Keingkaran akidah, bukan keingkaran nikmat biasa. Wa ja'alna bainahum, salah satu hukuman lagi ialah asalnya daerah Sabak ni sampai ke Syam subur. Daerah Sabak di Yaman sampai ke Syam sana, Allah Ta'ala adakan suatu jalan yang sangat subur satu masa dahulu. Iaitu nikmat yang kedua Allah Ta'ala beritahu pada penduduk Sabak dulu sebelum hancur. Wa ja'alna bainahum, kami jadikan di antara mereka di Syam, di Sabak ini, di antara mereka di Yaman ini, Sabak di Yaman ini, wa bainal qura allati barakna fiha, jarak di antara daerah yang kami berkati iaitu Syam, Yaman ke Syam, quran zahiratan, negeri-negeri atau daerah-daerah yang boleh dilihat daripada jarak yang dekat. Mana boleh dilihat daripada kampung ni, tak boleh sampai kampung lah sana dah nampak. Walaupun celah-celahnya ada jugalah kebun-kebun, tapi kampung tak putus-putus. Mana tidak diselangi oleh padang pasir yang luas, tidak diselangi oleh hutan belantara yang luas, tidak ada. Kami jadikan di antara Syam ke Yaman, Yaman ke Syam, dalam perjalanan mereka, quran zahirah. Quran maknanya kampung-kampung yang zahir pada mereka, daripada jarak yang boleh nampak. Daripada kampung ni, walaupun jauh sedikit daripada kampung sebelah lagi, tapi dia dah nampak. Supaya tidak menjadi sunyi kepada laluan. Supaya tidak menjadi sunyi. Jadi perjalanan mereka begitu sekali singkat. Kerana ada saja di antara mereka itu kampung-kampung yang mereka tempuhi.
Wa qaddarna fiha sayd. Kami pendek dan kami singkatkan perjalanan mereka dalam musafir di antara Syam ke Yaman. Kurang kerana itulah, kerana kampung-kampung yang berdekatan. Pada masa itu, sebelum mereka derhaka, siru fiha layaliya wa ayyama. Kamu boleh bermusafir di daerah ini daripada Sabak ke Syam. Waktu malam pun boleh, waktu siang pun boleh. Amini, aman, tenteram daripada segala-gala. Daripada segala-gala bahaya, baik di segi makan minum, sentiasa ada, baik di segi penduduk, sentiasa meraihkan tetamu dan musafir. Akhir sekali, apa jadi? Golongan-golongan mewah ni berdoa kepada Allah. Faqalu, mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, ba'id baina asfarina, jauhilah safar kami ini. Jauhilah safar kami ini. Adakah ia daripada doa golongan mewah ataupun perbuatan golongan mewah itu derhaka? Dua kemungkinan. Mana golongan-golongan mewah derhaka menyebabkan Allah Ta'ala putus mula hubungan jalan tadi dengan diadakan bala bencana sehingga tidak ada lagi penghuni-penghuni dan menjadi semula seperti mana sebelum, yakni pada pasir dan hutan belantara. Mungkin dengan sebab doa mereka atau mungkin dengan sebab tindak tanduk kufur mereka. Wa zalamu anfusahum, mereka telah menzalimi diri mereka sendiri dengan derhaka kepada Allah. Kurang derhaka itu, mereka telah hilangkan kenikmatan. Hilangkan kenikmatan. Cara macam mana? Caranya Allah Ta'ala hilangkan kesuburan tanah. Allah Ta'ala adakan malapetaka. Sehingga penduduk-penduduk yang sebelum ini rata-rata suka duduk di situ mula berhijrah. Mula berhijrah kembali ke tempat lain. Kembali ke bandar di Yaman, kembali kepada Syam. Jadi tidak ada lagi mereka-mereka yang duduk di jalan-jalan ini kerana sempit rezeki atau kerana sukarnya untuk mengarungi hidup. Allah Ta'ala buat begitu. Tujuan mereka berdoa, mereka nak supaya golongan mereka saja yang mampu bermusafir. Orang miskin tidak boleh lagi. Jadi orang yang ada kelengkapan saja boleh pergi musafir. Orang miskin tak boleh lagi. Dia nak supaya dilayani tidak setaraf. Golongan mewahan lain, golongan bawahan lain. Jadi ikuran daripada kehendak mereka begitu, Allah Ta'ala hancurkan. Jadi faja'alnahum ahadith. Lalu kami jadikan mereka ini sejarah sahaja, buah mulut sebagai sejarah. Kampung-kampung pun sudah tidak ada lagi. Kami jadikan mereka ini hanya bualan sejarah, sebagai berita-berita daripada kitab sejarah. Tapi kampung sudah tidak ada. Jadi faja'alnahum ahadits. Kami jadikan keadaan mereka itu sebagai berita sejarah sahaja, kampung alamat tidak ada lagi, semua kosong. Wa mazzaqnahum kulla mazzaqin. Kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya dengan cara kami hilangkan penghuni di tempat-tempat dalam perjalanan itu. Dan mereka lari, bermusafir, bawa diri masing-masing, berhijrah. Mana ikuran kerana tidak ada lagi kemudahan kehidupan mereka, yang duduk di jalan-jalan ini tinggal. Semua berpindah tempat lain. Dan pupuslah perkara itu, tidak ada lagi. Inna fi dzalika laayat, sesungguhnya pada yang demikian itu banyak sekali bukti dan dalil likulli sabarin syakurin, yang boleh diambil pengajaran daripada ini semua kepada orang yang sangat sabar di atas segala ujian Allah dan boleh bersyukur, sangat bersyukur di atas segala nikmat yang Allah bagi. Wa laqad saddaqa alaihim iblisu dhanna. Kepada kaum sabar ini, iblis telah boleh buktikan ke atas mereka impian iblis. Memang iblis telah dapat buktikan ke atas golongan sabar ni impian dia, sangkaan dia, mana dia boleh sesatkan manusia. Jadi apa yang berlaku pada kaum sahabat itu adalah merupakan sangkaan iblis untuk menyesatkan, memang boleh dibuktikan. Fattaba'u, maka mereka semua telah mengikuti iblis. Illa fariqan minal mu'minin, kecuali segelintir daripada golongan mukmin yang tidak terpedaya. Lain-lain semua itu telah dibisikan oleh iblis. Wa ma kana lahu alaihim min sultanin,
Tidak ada kuasa ke atas golongan yang beriman, walaupun sedikit gangguan iblis. Illa lina'lama, kecuali supaya kami dapat zahirkan. Man yu'minu, Allah Ta'ala beritahu, wa ma kana lahu alaihi min sultani. Sebenarnya tidak ada kuasa pun kepada iblis untuk menyesat manusia walaupun dengan apa saja. Kami bagi juga kuasa itu supaya kami boleh bezakan. Golongan akhirat, iblis tidak boleh masuk. Golongan dunia, iblis boleh masuk. Masuk untuk menggoda. Illa lina'lama man yu'minu bil akhirah. Supaya kami dapat zahirkan siapa yang betul-betul percaya akan akhirat, lalu kami lindungi daripada iblis, mimman huwa minha fi syak, berbanding dengan satu orang lain yang meragui akhirat. Orang meragui akhirat, kami bagi kuasa kepada iblis untuk menyesatkan. Jadi syaitan digunakan oleh Allah Ta'ala untuk membezakan di antara orang percaya akhirat, yang meyakini akhirat, dengan orang meragui akhirat. Orang meyakini akhirat tidak boleh disesatkan. Orang meragui akan disesatkan. Wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz, dan Rabb kamu sebenarnya menjaga akan semua makhluk-makhluknya. Qul lil ladzina za'amtum min dunillah. Ayat ini dituju kepada orang Mekah yang menjadikan para malaikat sebagai wakil untuk syafaat. Dan ini adalah merupakan penafian syirik. Qul, katalah kepada mereka, pada orang Mekah sana, ud'ul ladzina za'amtum min dunillah. Kamu seru malaikat-malaikat yang kamu telah menyangka mereka itu ilah. Mereka juga ilah, wakil-wakil Tuhan. Min dunillah, tidak Allah. Sebenarnya la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Sebenarnya malaikat itu tidak memiliki walaupun seberat zarah di lapisan langit wala fil ardh, dan tidak juga di bumi. Tidak memiliki apa-apa kuasa, baik atau buruk. Wa ma lahum fihi ma min syirkin, dan tidak ada pun pada malaikat itu pada ciptaan langit bumi berkongsi dengan Allah Ta'ala. Mana tidak ada pun kuasa kongsian untuk mencipta langit bumi dengan Allah Ta'ala. Dan wa ma lahu minhu min zahir, dan tidak ada pun untuk Allah Ta'ala di kalangan malaikat itu penolong dan pembantu yang menolong Allah, yang membantu Allah. Semua tidak ada penafian. Jadi oleh kerana tidak ada, kenapa kamu suruh malaikat untuk syafaat? Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu, dan tidak memberi faedah syafaat di sisi Allah Ta'ala, illa liman adina lahu, kecuali kepada orang yang Allah Ta'ala telah bagi keizinan kepadanya untuk memberi syafaat. Sama ada orang itu terdiri pada Nabi, sama ada wali, sama ada malaikat. Mana dia kena dapat keizinan daripada Allah terlebih dahulu. Kemudian suasana semasa nak dapat keizinan daripada Allah Ta'ala, hatta sini nak beritahu, di sana mereka tunggu. Tunggu sehinggalah idza fuzzi'a an qulubihim, sehinggalah hilang ketakutan daripada hati orang yang akan diberi syafaat. Kerana apa? Kerana waktu untuk diberi syafaat sudah tiba, yakni waktu itu sudah selesai, keizinan telah diperolehi. Mana hilangnya ketakutan daripada orang-orang yang sedang menunggu untuk dapat syafaat. Lalu mereka tanya malaikat, qalu madza qala rabbuka. Mereka tanya malaikat, apa yang Tuhan kamu firman kepada kamu? Qalu, malaikat jawab, al-haqq, jawapan yang sebenar. Maknanya dapat keizinan untuk memberi syafaat. Dapat keizinan untuk memberi syafaat. Terjemahan yang kedua, tidak akan memberi faedah syafaat di sisi Allah Ta'ala kecuali kepada orang yang Allah Ta'ala izin kepadanya untuk dapat syafaat.
orang yang Allah Ta'ala izin kepadanya untuk dapat syafaat. Pertama, pemberi syafaat dapat izin. Yang kedua, orang yang akan dapat syafaat pun dapat keizinan daripada Allah. Kelulusan daripada Allah. Dia boleh syafaat atau tak boleh syafaat. Sebelum ni, dia dapat keizinan. Pemberi syafaat dapat keizinan. Boleh bagi syafaat atau tak boleh bagi syafaat. Jadi dapat izin itu dua-dua pihak. Nabi pun dapat izin daripada Allah terlebih dahulu. Yang kedua, orang yang akan dapat syafaat juga dapat keizinan daripada Allah Ta'ala terlebih dahulu. Maknanya orang yang akan dapat keizinan Allah ni orang yang mati dalam iman. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Orang yang akan memberi syafaat itu, dia sedang menunggu keputusan Allah. Tunggu. Sehingga Allah mengizinkan mereka, mengizinkan kepada Nabi, mengizinkan kepada wali, mengizinkan kepada para malaikat untuk memberi syafaat kepada seseorang yang telah juga dapat keizinan kerana dia mati dalam iman. Jadi tunggu keizinan itu sehingga fuzi'a an qulubihim, hilang daripada hati malaikat yang menunggu. Hilang daripada hati malaikat yang menunggu, hilang ketakutan. Setelah diberi kepada mereka kebenaran untuk memberi syafaat. Lalu qalu madza qala rabbukum, ini mereka akan tanya sesama dia. Mereka sama-sama dia tanya. Madza qala rabbukum? Qalu al-haq. Mereka menjawab perkara yang benar, iaitu diberi keizinan untuk memberi syafaat. Maknanya jikalau begini suasana gambaran semasa dapat syafaat, maka begitu sukarnya seorang itu nak dapat syafaat. Maknanya Nabi akan tunggu keizinan daripada Allah, malaikat akan tunggu keizinan daripada Allah, dan semua rasa takut. Oleh kerana suasana ketika itu tidak ada siapa yang berani. Maka sesiapa yang Allah bagi keizinan, maka dia pun bagi. Jadi kalau begini suasana semasa syafaat berlaku, maka wahai manusia, tidaklah semudah-mudah yang kamu fikir. Kamu suruh terus kepada wali akan bagi syafaat. Kamu terus suruh kepada malaikat akan bagi syafaat. Ini tidak mungkin. Sebab suruh kepada selain pada Allah, sudah dikira derhaka yang sangat besar. Pemukanya sangat besar. Yang tak mungkin kamu dapat syafaat kerana itu. Dalil akli i'tirafi. Qul man yarzuqukum, tanya orang Mekah sana, man yarzuqukum minas samawati wal ardh. Siapa sebenarnya yang telah menyediakan rezeki kepada kamu daripada lapisan langit dan bumi? Maknanya rezeki daripada langit yang turun daripada air hujan dan tumbuhan yang tumbuh daripada bumi. Qulillah, jawab saja Allah. Kerana inilah jawapan mereka. Kerana ini jawapan mereka. Katalah saja kepada mereka, Allah wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin. Jadi kata kepada mereka, wa inna aw iyyakum. Dia ada dua saja, sama ada bahawa kami atau sama ada kamu. Satunya akan berada di atas hidayah atau satunya akan berada dalam keadaan sesat yang jelas nyata. Dia tidak ada perkara lain. Ahli tauhid ataupun ahli syirik. Kami atau kamu. Mesti salah satunya hidayat dan salah satunya lagi berada dalam sesat yang jelas nyata. Qul, katalah kepada mereka, la tus'aluna amma ajramna. Kamu semua sebenarnya tak akan ditanya kesilapan yang kami buat. Seperti mana kami tidak akan ditanya terhadap apa yang kamu buat. Kami tidak akan ditanya. Oleh kerana itu masing-masing buat kerja, masing-masing akan menanggung hukuman. Jadi apa yang kami ajak kamu bukan untuk keuntungan kami. Dari segi duniawi adalah untuk keuntungan masing-masing. Qul, katalah kepada mereka, yajma'u bainana rabbuna, akan menghimpun semula kita semua oleh Rabb kita, oleh Tuhan kita di akhirat. Thumma yaftahu bainana bil haqq, kemudian dia akan buat keputusan secara amali di kalangan kita semua dengan tepat lagi benar. Wa huwal fattahul alim, dialah yang betul-betul akan buat keputusan, yang berkuasa penuh membuat keputusan
Al-Ali yang maha mengetahui. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل أروني الذين ألحقتم به شركاء. Jadi hari ini orang manusia memuja selain pada Allah untuk syafaat. Qul, kata pada mereka, aruni, kamu semua perlihatkan kepada aku, alladzina, golongan manusia, golongan mereka, yang mana alhaqtumuhum, sini muqaddar, alhaqtumuhum fil ibadah, yang mana kamu menghubungkan mereka juga dalam melakukan ibadah. Kamu suruh mereka, kamu masukkan mereka ni dalam kumpulan yang disuruh. Kamu suruh Nabi, kamu masukkan Nabi, hubungkan dia dengan Allah Ta'ala yang berhak disuruh. Kamu suruh wali, maknanya kamu telah memasukkan, menghubungkan wali ini dengan Allah Ta'ala untuk sama-sama disuruh. Jadi alhaqtumuhum bihi, kamu telah menghubungkan golongan-golongan yang kamu suruh. Jadi alhaqtumuhum bihi, Allah Ta'ala tanya semua ni, aruni, kamu semua tunjuklah kepadaku, perlihatkan kepadaku Nabi, wali, malaikat, yang mana alhaqtumuhum bihi, yang kamu telah menghubungkan mereka-mereka ini dengan Allah Ta'ala di segi layak untuk diseru juga. Syuraka sebagai sekutu-sekutu bagi Allah di segi menyeru. Jadi syuraka dengan makna jumlah haliyah. Kalimah ni sebagai hal. Jadi kamu menghubungkan golongan-golongan yang kamu seru, hubungkan dengan Allah untuk diseru sama. Allah Ta'ala kadang-kadang kamu seru, malaikat juga kamu hubungkan mereka dengan Allah Ta'ala untuk sama-sama diseru. Kenapa kamu hubung? Hal keadaan syuraka, hal keadaan mereka sebagai sekutu, hal keadaan mereka sebagai wakil. Dia bukan Allah. Kamu hubungkan mereka untuk masuk bersama-sama dengan seruan Allah. Mereka itu sebagai syuraka sahaja, sebagai sekutu sahaja di sisi fahaman kamu. Allah Ta'ala beritahu, kalla, tidak berlaku begitu. Tidak berlaku begitu. Bal huwallahul azizul hakim. Bahkan dalam ibadat hanya untuk Allah. Dialah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Cara kamu yang menghubungkan golongan-golongan yang kamu suruh itu kepada Allah dalam menyeru, menyebabkan kamu dimurkai dan kamu dibuang oleh Allah Ta'ala. Kamu dimurkai dan dibuang oleh Allah Ta'ala di kalangan hamba yang taat. Kamu dikira hamba neraka seperti mana syaitan. Bahkan dia Allah yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana, hanya dia. Al-Aziz maknanya dia sahaja yang Maha Perkasa, dia sahaja yang Maha Bijaksana.
yang lain-lain tidak boleh dihubungkan dengan Allah Ta'ala. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Dan tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan untuk seluruh manusia sebagai pemberi berita gembira kepada orang boleh taat, wa nadhiran, dan sebagai pemberi peringatan kepada orang masih derhaka. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu tugas Nabi. Tidak tahu tugas Nabi. Kadang-kadang mereka meminta kepada Nabi bukan tugas Nabi. Minta azab daripada Nabi, minta mukjizat daripada Nabi. Dan bukan tugas dia. Tugas dia ialah untuk menyampai dan beri berita gembira dan beri peringatan. Ayat seterusnya sebagai tasjil, laporan degil, hamba yang degil. Wa yaquluna, mereka masih berkata, mata hadzal wa'du, bila janji azab? In kuntum shadiqin, sekiranya kamu ni benar dalam dakwaan ada azab. Jawab, qul lakum mi'ad. Katalah kepada mereka, memang ada untuk kamu tu suatu janji. Tidak boleh dimungkinkan. Memang ada untuk kamu tu janji. Cuma bila berlaku tu Allah saja yang tahu. Pada hari itu, yaumin la tastakhiruna anhu sa'atan wa la tastaqdimun. Kamu tak boleh menangguhkannya walaupun satu saat. Dan kamu tidak boleh mempercepatkan walaupun satu saat. Memang ada janji itu. Cuma janji itu apabila berlaku memang tak boleh berubah. Ayat seterusnya juga sebagai tasjil. Wa qala alladhina kafaru, dan berkata golongan yang kafir lagi degil dengan sebab kufur dan syirik. Dia kata macam mana kepada wahyu? Lan nu'mina bihadzal Qur'an. Kami tidak akan beriman dengan Quran ini. Wala billadhi bayna yadayhi, dan juga kepada kitab sebelum, tak kira kitab apa. Baik Taurat, baik Injil, kami tak akan terima. Ini kedegilan mereka sampai tahap semua kitab wahyu tidak boleh mereka terima. Mereka tak sanggup untuk menerima. Allah beritahu sebagai takhwif ukhrawi, walau tara, dan kalau kamu dapat tengok, idh zalimuna mawqufun 'inda rabbihim, ketika golongan zalim dengan sebab syirik ini dipaksa supaya berdiri menghadap Allah. Di sisi Tuhan mereka, yarji'u ba'dhum ila ba'dhin, ketika itulah mereka saling bantah-membantah satu sama lain, saling tuduh-menuduh satu sama lain sesama dia. Ketua dengan pengikut saling bantah-membantah. Manusia dengan syaitan saling bantah-membantah. Jadi Allah beritahu yarji'u ba'dhum ila ba'dhinil qawl. Cara macam mana? Tafsilannya, orang yang lebih detail sikit. Cara bantah-membantah tadi. Yaqulu alladhina sud'ifu lil ladzina istakbaru. Berkata orang bawahan yang daif, pengikut-pengikut yang daif, kepada orang yang besar, ketua-ketua yang membawa mereka kepada suatu ajaran. Kata orang bawah, laula antum lakunna mu'minin, kalau tidak kerana kamu, kami semua ni mukmin. Kamulah penyebab kami jadi gini. Qala alladhina istakbaru, kata pembesar pula, kata ketua mereka, lil ladzina sud'ifu, kepada pengikut yang daif fikiran, anahnu sadadnakum, adakah benar kami yang menyesatkan kamu anil huda, daripada hidayah Allah, ba'da idh ja'akum. Pembesar mereka berkata, anahnu sadadnakum, adakah kami yang menghalang kamu daripada hidayah Allah, ba'da idh ja'akum, selepas datangnya hidayah Allah kepada kamu melalui nabi atau melalui ahli tauhid. Bal kuntum mujrimin, kami bukan memaksa kamu, bahkan kamu betul-betul bersalah dengan ikhtiar kamu sendiri. Mujrimin sini dengan mana kamu memang kamu bersalah dengan ikhtiar kamu, mana tidak ada paksaan daripada kami. Tidak ada paksaan daripada kami. Wa qala alladhina istud'ifu, dan berkata lagi golongan yang daif daripada pengikut, dia kata lil ladzina istakbaru, kepada pembesar, macam mana kamu tidak paksa kami? Bal makrukumul laili wan nahar, asalnya muqaddar, bahkan kamu sentiasa terus-menerus menipu kami malam dan siang. Bahkan kamu terus-menerus menipu kami semasa dunia. Dulu ada waktu malam, ada waktu siang. Yakni cara menipu tu macam mana?
iz ta'murunana an nakfura billah, iaitu ketika kamu arahkan kami supaya kami kufur kepada Allah. Kufur pula macam mana? Wa naj'ala lahu andada, supaya kami jadikan ada wakil-wakil untuk disuruh juga selain pada Allah Ta'ala. Itu mana kufur. Kamulah yang menyuruh kami untuk kufur pada Allah, supaya kami kufur pada Allah, yakni kamu minta supaya kami adakan sekutu-sekutu bagi Allah dengan cara-cara yang kamu beritahu. Dengan cara-cara yang kamu beritahu adanya sekutu. Kesemua mereka ini, baik ketua, baik pengikut, wa asarun nadamata, kesemua mereka itu menyembunyikan penyesalan lamma ra'ul azab, apabila mereka tengok sendiri azab. Asaru ni dia ada dua terjemahan. Pertama, asaru dengan makna menyembunyikan. Yang kedua, asaru juga bermakna menzahirkan. Jadi kedua-dua pengikut dan juga orang atasan mereka kesemuanya menzahirkan penyesalan apabila mereka melihat azab. Wa ja'ala al-aghlala fi a'naqihim, dan kami telah jadikan belenggu pada leher mereka. Leher siapa? Alladzina kafaru, leher orang yang ingkar kufur itu. Tambak mereka, ikat mereka untuk diumbat dan neraka. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun, tidaklah mereka dibalas, baik pengikut, baik orang atasan mereka, kecuali dengan sebab apa yang mereka lakukan. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun, tidaklah mereka itu diberi balasan kecuali dengan apa yang mereka telah lakukan semasa dunia. Ayat seterusnya sebagai takhfif duniawi, wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin, dan kami tidak utus mana-mana daerah, mana-mana nabi, illa qala mutrafuha, kecuali golongan mewahan daerah itu akan berkata, akhi inna bima ursiltum bihi kafirun, bahwa kami terhadap seruan tauhid yang kamu telah diutuskan untuk menyampaikannya, kami menolak. Bahwa kami tentang perkara yang kamu diutuskan untuk menyampaikannya, kami menolak. Apa dia? Seruan tauhid yang disabitkan daripada wahyu. Wa qalu, ayat ini juga ayat tasjil. Wa qalu, dan mereka berkata juga, nahnu aktsaru amwalan wa aulada, kami lebih banyak harta, kami lebih banyak anak dan pengikut daripada kamu. Wa ma nahnu bimu'adzabina, kami sekali-kali tidak mungkin diazab. Ini kata-kata mereka yang degil. Jawab, qul, katalah kepada mereka, inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir, sesungguhnya Rabb aku sebenarnya melapangkan rezeki kepada siapa-siapa yang dia kehendaki sebagai ujian. Maknanya lapang rezeki itu bukan maknanya kejayaan, bukan maknanya kebahagiaan. Dia sebagai ujian. Dan Tuhanku juga menyempitkan rezeki kepada siapa-siapa yang dia kehendaki juga sebagai ujian. Bukanlah sempit rezeki itu sebagai hukuman. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, akan tapi kebanyakan manusia mereka tidak tahu. Ayat seterusnya sebagai zajrun, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa, tidaklah harta benda kamu, tidaklah anak pinak kamu yang boleh menghampirkan kamu kepada kami serapat-rapatnya, kecuali man amana wa amila salihan, kecuali satu orang yang beriman atas akidah tauhid, seorang yang dapat melakukan amal soleh menepati syariat dan sunnah. Inilah dua perkara yang boleh menghampirkan mereka kepada kami. Fa ulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima 'amilu wa hum fil ghurufati amin. Maka orang bersifat seperti itu, yang ada hakikat iman, yang ada hakikat amal, bagi mereka adalah balasan yang diganda-gandakan dengan sebab amal baik mereka itu. Dan mereka di syurga nanti fil ghurufat, dalam tingkat-tingkat yang tinggi di syurga, aman, tenteram daripada segala perkara yang tidak diingini, aman daripada segala-gala bahaya. Ayat seterusnya sebagai zajrun beserta takhwif ukhrawi juga, walladzina yas'auna fi ayatina, dan orang yang berusaha sungguh-sungguh untuk menolak ayat-ayat tauhid kami, mu'ajizin, hal keadaan mereka dapat melemahkan kami,
keadaan mereka dapat melemahkan. Sebenarnya mereka tidak dapat melemahkan. Ulaika fil adzabi muhdharun. Orang seperti itu, orang bersifat seperti itu di dalam azab-azab dan di dalam azab api neraka muhdharun, akan diumbar. Qul, katalah kepada mereka, inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru. Memang Allah Ta'ala Tuhan aku, dialah yang melapangkan rezeki kepada siapa-siapa yang dikehendaki di kalangan hamba. Oleh kerana itu dia layak diseru dan dipuja. Dialah yang menyempitkan rezeki kepada siapa-siapa yang dia kehendaki untuk diuji. Oleh kerana itu kepadanya lah hendak minta pertolongan dan minta bantuan. Dalam perkara rezeki yang dibagi oleh Allah Ta'ala itu sebagai ujian. Sekiranya kamu guna rezeki itu menepati syariat, menepati peraturan dia, maka rezeki itu akan memberi faedah kepada kamu. Contohnya jika kamu infakkan rezeki, maka dia akan memberi faedah. Faedah ukhrawi. Faedah ukhrawi. Mana kamu dikira lulus ujian menggunakan rezeki dengan cara yang diajar atau yang ditunjuki oleh Allah Ta'ala. Allah berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in, apa saja yang kamu boleh infakkan daripada harta benda rezeki kamu yang Allah bagi, fahuwa yukhlifu, maka Allah akan gantinya di dunia dan Allah akan gantinya di akhirat. Itu janji Allah. Dan kamu dikira lulus ujian. Wa huwa khairur raziqin, dan dialah yang sebaik-baik yang menyediakan rezeki untuk hamba guna. Untuk hamba guna bagi tujuan akhirat. Di akhirat nanti, ayat ni ayat takhwif ukhrawi. Wa yauma yahsyuruhum jami'a. Hari mana Allah Ta'ala kumpul mereka semua sekali. Yang memuja, yang dipuja. Termasuk para malaikat. Kita telah baca ayat sebelum. Allah Ta'ala panggil Nabi, Allah Ta'ala panggil wali untuk dijadikan sebagai saksi perbuatan-perbuatan mereka yang seru semasa dunia, yang seru golongan ini semasa dunia. Kita telah baca di sini para malaikat. Bila Allah Ta'ala kumpul di padang mahsyar, sebagai bukti Allah tanya malaikat, ahaula'i iyyakum kanu ya'budun, adakah mereka ini semua telah sembah kamu semasa dunia dahulu? Mana adakah ini semua golongan-golongan ini yang telah pernah menyembah kamu semasa dunia? Malaikat jawab, qalu, kata malaikat, subhanaka, maha suci engkau, ada lagi yang berhak disembah. Maha suci engkau daripada ada lagi yang berhak disembah. Anta waliyuna min dunihim, kamu sebenarnya wahai Allah pelindung kami, bukan mereka. Kamu sebenarnya pelindung kami, bukan mereka. Yakni kami tidak ada hubungan dengan mereka. Kami tidak ada hubungan dengan mereka. Kemudian, apa yang mereka suruh semasa dunia? Malaikat jawab, dan malaikat jawab inilah sebenarnya yang berlaku. Bal kanu ya'budunal jin. Bahkan dulu semasa dunia mereka seru jin. Tapi sebut nama malaikat. Mereka dulu semasa dunia mereka beribadat kepada jin, menyeru jin, minta pertolongan daripada jin. Cuma dibisikkan kepada mereka oleh jin, seru malaikat. Aktsaruhum bihim mu'minun, kebanyakan mereka di dunia dahulu percaya kepada golongan jin. Ada hubungan mereka dengan jin. Ini jawapan daripada Allah Ta'ala melalui malaikat. Fal-yawma, maka pada hari ini Allah Ta'ala beritahu, la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wa la dharra. Tidak ada satu pun di kalangan kamu memiliki kuasa untuk memberi faedah kepada yang lain. Tidak ada pun di antara kamu pada hari ini yang ada kuasa untuk memberi bahaya kepada yang lain. Wa naqulu lil ladzina zalamu, dan kami katakan kepada golongan yang zalim dengan sebab syirik memuja jin itu, zuqu adzaban nar, kamu semua rasailah azab neraka jahanam, allati kuntum biha tukadzibun, yang kamu semasa dunia mendustakan, selalu mendustakan. Ayat seterusnya sebagai tasjih lagi,
Mereka ini semasa dunia, apabila dibaca kepada mereka ayat-ayat tauhid kami yang jelas nyata. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin, dan apabila dibaca ke atas mereka ayat-ayat tauhid kami yang jelas nyata. Qalu, apa kata mereka? Mereka kata ma hadza, tidaklah ini ayat illa rajulun, kecuali lelaki, yuridu an yasuddakum, ingin menghalang kamu, amma kana ya'budu aba'ukum, menghalang kamu daripada apa yang biasa dipuja, yang diseru oleh datuk nenek kamu. Jadi melalui ayat-ayat ini dia ingin menghalang kamu daripada apa yang pernah diseru dan dipuja oleh datuk nenek kamu. Wa qalu, dan mereka juga berkata, ma hadza, tidaklah Quran ini illa ifkun, kecuali satu bohongan, muftara, yang direka-rekakan. Mana benda bohong yang direka-rekakan. Bohong maknanya perkara tu bukan daripada Allah, dikata kepada orang tu daripada Allah, dan dia reka sebenarnya. Ini tuduhan golongan ini semasa dunia. Wa qala alladhina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum, dan berkata golongan yang ingkar itu kepada kebenaran wahyu apabila kebenaran wahyu sampai kepada mereka, in hadza, tidaklah ini yang diperdengarkan oleh Nabi, illa sihrun mubin, kecuali dia adalah sihir yang jelas nyata. Sihir yang jelas nyata. Jadi tuduhan-tuduhan yang bertubi-tubi ini kepada Quran, kepada Nabi, sedangkan mereka bukan ada maklumat pun tentang agama. Sedangkan mereka bukan ada maklumat agama. Semua ini dia panggil tuduhan rambang, tuduhan liar, bukan daripada salah satu bukti. Jadi Allah Ta'ala beritahu, wa ma atainahum min kutubin, kami tak pernah bagi pun kepada mereka orang Mekah ni kitab-kitab langit, yadrusunaha, yang dia belajar pagi petang. Lainlah kalau dia ada kitab langit, berbuktikan kitab langit yang mereka belajar, mereka menolak. Itu pun dia kira ada satu cara nak menolak. Jadi kami tak bagi pun kepada mereka kitab-kitab langit yang mereka belajar. Yang kedua, wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir, dan kami tak pernah hantar pun kepada mereka, yakni kami tidak pernah utus pun kepada mereka sebelum kamu ni wahai Muhammad sebagai nabi yang memberi peringatan. Inilah kali pertama, inilah kitab yang kali pertama. Maknanya nabi pun kali pertama dipilih di kalangan orang Arab Mekah ini, dan kitab pun kali pertama dibagi kepada mereka. Tapi mereka menolaknya atas dasar sombong, atas dasar degil, bukan atas dasar bukti. Wa kadzdzabal ladzina min qablihim. Jadi orang Mekah ini sama seperti orang dahulu. Wa kadzdzabal ladzina min qablihim, dan telah mendustakan juga wahyu, dan telah mendustakan juga nabi umat-umat dahulu. Umat-umat dahulu. Inilah apa yang dilakukan oleh umat-umat dahulu, sama seperti orang Mekah. Wa ma balaghu mi'syara ma atainahum. Manakala orang Mekah ini tidak pernah sampai pun 1/10 daripada kemewahan yang kami bagi kepada umat dahulu. Sedangkan orang Mekah ini tidak sampai pun 1/10, baik di segi kemewahan, baik di segi kekuatan tubuh badan, baik di segi kerajaan. Yang ada pada orang Mekah ini tak sampai 1/10. Nak banding dengan kaum Ad, nak banding dengan kaum Samud. Fakadzabu rusuli, mereka dahulu telah mendustakan rasul-rasulku, wahyu yang disampaikan oleh rasulku. Kemudian apa jadi? Fakaifa kana nakir, bagaimana dahsyatnya hukumanku yang telah berlaku. Jadi tempat-tempat mereka lah sebagai bahan bukti apa telah terjadi. Ayat seterusnya tarik kepada tauhid. Qul, katalah kepada mereka, dalam perkara ketuhanan ni kena fikir. Innama a'idzukum biwahidah, sesungguhnya aku nak nasihati kamu satu perkara sahaja. An taqumu lillah, kamu betul-betul bersungguh-sungguh. Taqumu lillah ni kamu bersungguh-sungguh untuk Allah Ta'ala, untuk tahu tentang Allah. Sama ada kamu dua orang pun bincang boleh, atau kamu seorang-seorang diri pun boleh fikir.
Nak bincang dua orang pun boleh, nak fikir seorang diri pun boleh. Kamu sungguh-sungguh fikir bahawasanya Allah Ta'ala itu yang telah mengutuskan Nabi. Summa tatafakkaru. Kemudian kamu fikir-fikir. Nescaya fata'lamu muqaddar. Nescaya kamu akan tahu sebenarnya ma bi sahibikum min jinnah, tidak ada pun pada sahabat kamu Muhammad sebarang penyakit gila. Memang dia Rasul Allah. Berarti mereka ni jenis pak turut lah. Duk dengar orang lain kata. Tak berfikir seorang diri, tak berfikir. Jadi masyarakat biasanya dia duk dengar orang kata. Memang taklid buta. Jadi perkara-perkara keagamaan dia tidak payah sangat. Dia perlu fikir, perlu dengar, perlu teliti. Tak perlu ramai. Seorang pun boleh fikir, dua orang boleh bincang. Jangan ambil kira majoriti macam mana, orang tu kata macam mana. Dia perkara keagamaan asalnya kepada Allah Ta'ala, tauhid. Iaitu laungan Nabi, mana-mana Nabi pada mengesahkan Allah. Tidak ada yang lain. Fikir dulu. Jadi penjelasan-penjelasan Nabi itu pada mengesahkan Allah, tidak yang lain. In huwa illa nadhirul lakum. Tidak lain Muhammad itu adalah memberi peringatan kepada kamu. Baina yaday azabin syadid. Kenapa peringatan? Kerana di depannya pada mati azab yang sangat berat. Itu sebab tu dia panggil peringatan. Dia tidak lain kecuali satu orang yang bersungguh-sungguh untuk memberi peringatan. Kerana selepas pada ni azab yang sangat berat. Qul, katalah kepada mereka, ma sa'altukum min ajrin. Aku tidak minta daripada kamu sebarang upahan, sebarang imbuhan, baik berupa benda, baik berupa pengaruh, baik berupa marwah, tidak. Fahuwa lakum. Kalau aku minta pun untuk pahala kamu. Fahuwa lakum ni kalau aku minta pun untuk pahala kamu, tidak untuk peribadi aku. In ajriya illa 'ala Allah. Tidaklah pahalaku, tidaklah ganjaran kepadaku, tidaklah imbuhan kepadaku, melainkan tanggungjawab Allah. Wa huwa 'ala kulli syai'in syahid, dan dia Allah Ta'ala di atas segala sesuatu maha melihat, maha menyaksi. Qul, katalah kepada mereka, inna rabbi yaqdhifu bil haqq. Sesungguhnya Rabb akulah yang mewahyukan kebenaran wahyu ini. Yaqdhifu ni maknanya yang mencampakkan wahyu yang benar ini. Alamul ghuyub, dia yang maha mengetahui perkara yang gaib. Tidak seperti kita semua, tidak tahu perkara gaib. Dia maha mengetahui segala yang gaib. Dialah yang memberi wahyu kepadaku yang benar ini. Qul, katalah kepada mereka, ja'al haqqu, telah datang wahyu yang benar. Apabila datang dia, apa jadi? Wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Maka dengan sebab datangnya kebenaran, batil tidak boleh lagi hidup dan tidak boleh lagi kembali. Batil selama ini boleh hidup tu, boleh tumbuh, boleh muncul kerana hak tidak ada. Apabila hak sudah ada, batil tak boleh hidup lagi, tak boleh muncul lagi. Dan yang sudah pergi, wala yu'id, dia tak boleh kembali lagi. Dulu semasa wahyu tak turun, dia bermahjarillah. Tetapi bila cahaya datang, gelap, dia tak boleh datang lagi. Mana cahaya datang, gelap tak boleh datang, dan yang pergi itu tak boleh kembali. Qul, katalah kepada mereka, in dhalaltu, sekiranya aku sesat, fa innama adillu ala nafsi, sesungguhnya sesat itu aku tanggung sendiri. Wa ini tadaitu, dan sekiranya aku dapat hidayah, fa bima yuhi ilayya rabbi, dengan sebab wahyu yang dibagi oleh Tuhan aku. Jadi sesat-sesat ni daripada nafsu sendiri. Hidayah ni daripada wahyu Tuhan. Itu saja bezanya. Mana jika aku sesat mengikut nafsu aku sendiri, aku tanggung sendiri. Dan sekiranya aku dapat petunjuk dengan sebab wahyu ada daripada Tuhan. Maknanya hubungan hidayah dengan wahyu sangat rapat. Dan hubungan sesat dengan nafsu juga sangat rapat. Innahu sami'un qaribun, sesungguhnya Allah tu maha mendengar, lagi begitu hampir. Ayat seterusnya sebagai tauhid ukhrawi, walau tara id fazi'u, dan kalaulah kamu dapat tengok ketika mereka sangat takut dan gerun ketika azab
dihadapkan kepada mereka. Fala fauta, maka mereka tidak dapat melepaskan diri. Wa ukhidhu min makanin qarib, mereka akan ditangkap daripada setiap tempat dengan mudah sekali. Apabila mereka tengok azab, mereka tak boleh lari dan mereka akan ditangkap dengan mudah sekali. Min makanin qarib, daripada setiap tempat yang sangat dekat. Cuma ketika itu barulah mereka ingin bertaubat. Ketika azab. Wa qalu, mereka berkata, amanna bihi, mana kami beriman kepada Allah Ta'ala tauhid. Allah kata, wa anna lahumun tanawushu, bagaimana kamu dapat capai iman itu? Bagaimana kamu dapat capai iman itu? Mim makanin ba'id, daripada tempat yang jauh untuk iman. Iman duduk di dunia. Kamu sudah sampai ke akhirat. Memang sudah jauh sangat-sangat. Jadi beriman tempat sebenarnya sebelum mati, yakni di dunia. Apabila sudah mati dan tengok segala-gala, maka beriman di sini memang semua orang beriman, tapi semua tak diterima. Jadi wa anna lahumut tanawushu, bagaimana mereka itu dapat capai iman yang boleh menyelamatkan. Sedangkan mereka duduk ba'id, tempat yang sangat jauh daripada tempat iman, iaitu dunia. Kali ini dia duduk di akhirat. Wa qad kafaru bihi min qabl, sedangkan mereka mengkufuri Allah Ta'ala sebelum ini, sebelum sampai ke akhirat. Mereka mati dengan begitu. Wa yaqdhifuna bil ghaib min makanin ba'id, dan mereka menuduh dengan berbagai-bagai dugaan dengan secara tidak tengok dalil. Sini mereka menuduh dengan berbagai-bagai dugaan kepada Nabi. Bil ghaib, dengan tidak tengok dalil. Min makanin ba'id, daripada tempat yang jauh. Mana kalau boleh pergilah dekat-dekat, tengok sendiri. Duduk buat tuduhan dengan dugaan secara tidak tengok, dengan duduk tempat jauh. Baik kepada Al-Quran, baik kepada Nabi yang menyampaikan. Sehingga mati begitu. Tak tahu pun apa itu Al-Quran, tidak tahu apa itu sebenarnya Nabi Muhammad SAW. Hinggalah wahila bainahum wa baina ma yashtahun, hinggalah terhalang, dipisahkan di antara mereka, di antara iman yang mereka sangat-sangat ingin memperolehinya. Kama fu'ila bi asya'ihim min qablu, sebagaimana dilakukan kepada golongan-golongan seperti mereka sebelum ini. Mana golongan-golongan yang mati sebelum ini yang seperti mereka begini juga. Masa yang tak laku lagi iman, baru nak beriman. Masa jauh dengan suasana yang sepatut beriman, baru nak beriman. Innahum kanu fi syakim murib, sesungguhnya mereka dulu semasa dunia dalam keraguan yang sangat meragukan. Dalam keraguan yang sentiasa meragukan mereka. Jadi sentiasa meragukan ini kenapa? Kerana mereka menolak benda yang ada dalil. Mereka memegang satu pahaman yang tidak ada dalil. Nak kata salah macam mana, dalil ada. Dan nak kata betul macam mana, dalil tidak ada. Duduk dalam keadaan murib, sangat meragukan mereka. Yakni keadaan mereka dalam batin itu tidak meyakinkan mereka. Dan keadaan mereka menolak kebenaran wahyu juga tidak meyakinkan mereka. Kenapa? Kerana yakin adalah berasal pada bukti. Orang beriman penuh yakin kerana bersamanya bukti, bersamanya dalil. Bersama mereka tidak ada. Jadi mereka menolak dalil. Jadi mereka juga meragui. Adakah salah mereka tu? Meragui. Sebab bersama mereka yang ditolak itu, segala-gala dalil bersama dengannya. Yang dia pula dalam masa yang sama memegang satu pahaman yang tidak adalah dalil. Bukan tidak kuat, tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Oleh kerana itulah fi syakim muribih, dalam keraguan yang sentiasa meragukan mereka. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma shrah sudurana lil Islam. Allahumma habbib ilayna al-iman
وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين. وصلى الله عليه وسلم.